Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, kita berjumpa lagi dalam kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan membuat aktiviti 2A. Okey, muka surat 38, buku aktiviti jilid 2. Okey, kita tengok arahan dia. Baca petikan. Padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Okey, kita kena cari perkataan. Kita kena padankan dengan maksud yang sudah diberikan di sini. Nampak ni? Okey, kita baca dulu petikannya. Kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melarai laman sesawang jabatan pengairan dan saliran GPS. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Kiran mengeluh sendirian. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Okey. Petikan ini mengenai pencemaran, iaitu pencemaran di kawasan Kiran, tempat tinggal Kiran. Okey. Sekarang ini, apa yang perlu kita buat? Ya, kita kena cari perkataan yang ada dalam petikan ni. Perkataan ini ada dalam sini dan maksudnya dia sudah beri. Contoh yang pertama ni kan, berbusa. Maksud dia berbuih. Okey. Perkataan seterusnya. Untuk cari perkataan yang seterusnya, kita tengok maksud yang telah diberikan di sini. Okey. Untuk nombor 2, sumber sesuatu kejadian. Okey. Di mana kita kena cari perkataan tu? Kita kena baca balik di sini. Okey. Di mana? Ya. Apabila dia kata sumber, semestinya itu adalah punca. Okey. Untuk nombor 3. Apa-apa yang tertinggal. Baik, apa-apa yang tertinggal ni maksudnya macam mana? Tengok di sini. Perenggan yang ke-3. Di mana? Ya, di sini. Iaitu sisa. Okey, seterusnya yang ke-4, sekeliling tempat. Sekeliling tempat ni maksudnya dia berada di situ, di tempat tu. Apa perkataan yang sesuai? Ya, di perenggan yang ke-4 di sini. Dia berbasikal di sekitar. Ni, sekitar. Okay, boleh nampak sudah? Boleh faham ya? Okay, seterusnya yang ke-5. Gerakan sesuatu yang cair. Gerakan sesuatu yang cair ni, benda yang cair. Macam air. Kan? Dia bergerak. Jadi, apa yang sesuai? Ini cucian, mentang-mentang dia air, jadi cucian? Tak sesuai. Jadi, dia di sini, perenggan yang terakhir. Ni, nampak ni? Dia sedih kerana aliran air longkang ni. Aliran ni maksud dia gerakan sesuatu yang cair. Okey, seterusnya menyebabkan menjadi kotor. Apa perkataan yang sesuai menyebabkan menjadi kotor? Mana? Ya, ni ya. Akan mencemarkan sungai. Ni, perkataan mencemarkan sungai. Okey, murid-murid cikgu mahu perkataan yang cikgu garis warna biru ni masukkan di kotak ni. Nampak ni? Contoh nombor 1 ni berbusa kan dia sudah tulis. Okey, nombor 2 tadi apa? Ya, punca. Jangan lupa ya tulis. Okey, seterusnya kita pergi ke aktiviti 2AB. Baca petikan. Cari maksud kotak-kata yang dicetak tebal. Kemudian lengkapkan peta titik. Okey, kalau di sini tadi kita kena cari perkataan. Di sini kita cari maksud dia. Berbeza ya. Okey, cuba baca dulu. Hujan asid. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid. Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu.
tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan tercecas. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada egos kenderaan. Okey. Ini pasal hujan asid. Okey. Kalau tadi sini kita cari perkataan, di sini dia suruh kita cari maksud. Baik, untuk yang ini dia sudah bagi maksud. Perkataan tu perlu kita cari di petikan. Untuk yang petikan hujan asid ni, untuk cari maksud, kita tidak boleh guna perkataan yang ada di dalam petikan hujan asid ni. Kita tidak akan jumpa. Kita kena guna ni. Nampak ni? Dengan merujuk kamus. Cikgu faham tidak semua murid mempunyai kamus. Kalau ada kamus, murid-murid boleh guna ya. Yang tidak ada, okey, cikgu galakkan kamu guna Google. Guna yang Google tu tahu kan? Okay. Kita tengok dulu satu-satu. Hujan asid. Apa maksud hujan asid? Ni, dia cakap SS ni sama seperti. Maksudnya, hujan asid sama seperti sini. Bukan hujan asid ni sama seperti kesan. Tidak. Dia tunjuk ni ya. Hujan asid sama seperti ini. Kotak yang kosong ni. Baik, hujan asid tu apa? Ya, kita kena Google atau tengok kamus. Iaitu air hujan yang dicemari. Hujan asid ni maksudnya air hujan yang telah dicemari ya. Okey. Seterusnya kita pergi ke perkataan yang kedua, kesan. Okey, yang dicetak tebal ni maksudnya perkataan yang berwarna hitam. Nampak kan? Yang ada di sini sudah. Okey. Kesan maksud dia tanda yang ditinggalkan. Itu maksud dia ya. Okey, seterusnya kesuburan. Okey, kesuburan ni ada banyak maksud. Okey, sebenarnya untuk menulis maksud ni kita kata tengok ayat yang di sini. Tanah dan tumbuhan itu turut mengalami kesuburan. Maksudnya apa yang subur? Iaitu tumbuhan itulah. Tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Itu maksud dia. Hati-hati bila tulis maksudnya. Sebab dia ada banyak jenis. Kita kena tengok dengan ayat yang ada di atas tu. Okay. Seterusnya hidupan akuatik. Baik, apa tu hidupan akuatik? Pernah dengar? Pernah lihat? Ya, hidupan akuatik ni hidupan di dalam air atau di permukaan air. Macam mana tu? Ya, macam tumbuh-tumbuhan yang dalam air tu ya. Ada tu kan? Itu pun boleh terjejas. Okey. Untuk seterusnya, perkataan yang seterusnya iaitu terjejas dengan penapis. Cikgu mahu kamu cari maksud dia sama ada menggunakan kamus ataupun menggunakan laman sesawang Google. Boleh? Boleh kan? Okey. Cikgu pasti murid-murid risau ya sebab jawapan dia terlalu panjang untuk dimasukkan di sini. Okey, murid-murid boleh kecilkan tulisan ataupun tambahlah garisan di bawah ni. Boleh? Mesti tulis dengan kemas dan jelas. Okey. Untuk hari ini ada 2 tugasan. Aktiviti 2A dan aktiviti 2B. Okey. Selamat mencuba dan terima kasih.